Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Haddatsana عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زهري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن زهري نحو قال أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بخير من الريح مرسلة. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, dan beliau lebih lembut lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan beliau Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita dapati beberapa perkara yang terdapat pada batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari di dalam bulan Ramadan. Apa yang kita tahu, yang pertamanya Nabi SAW ajwadun nas. Dia sebaik-baik manusia, dia lembut. Dia lembut dan dia lebih lembut pada bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan panah baran, Ramadan ni kurang sikit lah kot. Begitulah maksudnya. Kalau kita perlu berfikir seperti itu. Manusia tidak akan berubah kalau dia tidak berfikir. Dan fikiran yang betul adalah dia memikirkan watak Nabi SAW. Kerana Nabi ini diutuskan adalah untuk contoh kepada kita. Jadi contoh yang dibawa oleh baginda SAW, dia adalah orang yang lembut, tetapi dia lebih lembut apabila datang bulan Ramadan. Kita perlu, saya nasihatkan diri saya tuan-tuan, kita perlu lebih lembut pada bulan Ramadan kepada isteri dan anak-anak, kepada orang miskin. Ini kita perlu lebih apa kita katakan, lebih menyapa. Kalau orang miskin tu dulu kita baik dah, kita perlu menyapa lagi dengan dia. Kalau dulu bagi sikit, sekarang dia minta derma, dia jemput makan sekali kat anak-anak. Boleh tak? Pernah buat tak? Orang buta bagi tisu jual RM1 tu, bulan Ramadan panggil dia, Kak, asyik minta tisu kan, mak dia duduk sini sekali makan. Akak nak makan apa? Ajak makan sekali dengan family. Boleh ke tak? Susah kot. Baik, itu satu. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan aktiviti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Untuk apa? Tiap-tiap malam dia jumpa. Fayudarisuhul Quran. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Jibril alaihi salam untuk belajar Al-Quran. Tadarus sebenarnya. Tadarus Al-Quran. Apakah maksud tadarus? Tadarus adalah seorang baca, seorang dengar. Ini tadarus. Seorang baca, seorang semak. Itu tadarus. Tapi kalau untuk tadarus, kalau ikut aktiviti surau ini sampai malam kita tuan-tuan di rumah, kan? Betul tak? Kalau di surau-surau kita pun habis pukul 11 tadarus. Tuan-tuan, tadarus tuan-tuan. Al-Quran. Subhanallah. Nabi dia tu tadarus.
Kita tak tadarus, teruk. Nabi belajar Quran, kita tak belajar Quran. Biar pen je baca Quran. Kan ada pen. Dia buat main lah. Bis. Dunia nak kiamat. Manusia tak boleh baca Quran, pen boleh baca Quran. Tuan-tuan, tadarus Quran. Hakikatnya tuan-tuan, Al-Quran ini diturunkan untuk kita sebagai, subhanallah tuan-tuan, kadang-kadang manusia kita kerja di TM, masing-masing ada posisi masing-masing, dan kita ada masalah kita. Penyelesaian masalah kita, wallahil azim, demi Allah, dengan kita membaca Al-Quran. Al-Quran penawar. Allah menjadikan Quran ini untuk menawarkan hati manusia daripada segala duka cita, tekanan, kekecewaan dan sebagainya. Apabila yang terjadi, begitulah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan, apalah nak dibandingkan kalau Nabi itu dimaki. Nabi dimaki. Tapi kalau nak ikutkan, ditumbuk dengan dimaki, ditumbuk lagi sakit. Tetapi dengan sebab makian manusia ini memberikan satu tekanan kepada emosi. Emosi tak stabil. Sakit jiwa dia. Walaupun tak ada siapa pukul dia. Tetapi orang maki dia. Engkau gila, engkau sesat. Emosi kita tak terkawal. Sakit. Kita juga begitu. Kadang-kadang kita nak buat benda baik. Engkau ni apalah. Datang ofis pun pakai kopiah. Kau ingat ni masjid ke apa? Sakit tak hati? Engkau ni pergi sembahyang Zuhur, kau datang kerja ni nak sembahyang ke nak buat kerja? Sakit tak hati? Engkau siapa bayar gaji engkau? Surau bayar gaji engkau? Sakit tak mulut orang macam ni? Mulut, ya Allah Allah. Bulan puasa tuan-tuan, sabar. Astaghfirullah. Itulah yang dilalui oleh manusia daripada zaman Nabi alaihissalam sehinggalah hari ini. Namanya orang yang memperjuangkan agama, dia akan disakiti dengan kata-kata manusia. Bukan tak ada. Saya pun alhamdulillah lah. Adalah juga benda tu sikit-sikit. Kan? Orang kata buat ajaran sesat. Sebenarnya saya sesat ke tuan? Tapi hari ni kita dah tahu siapa sesat. Kita dah tahu siapa sesat hari ni. Mufti negeri wilayah Persekutuan. Dia sesat hari ni. Betul tak betul? Siapa yang menyesatkan dia? Tu. Zamihan tu. Dia bentang kertas kerja dan hari ini negeri Selangor tak bagi dia berucap ataupun mengajar di Selangor. Sesat. Sesat tuan. Kalau dia sesat, orang nak kata saya sesat, saya terima tuan. Begitulah perjuangan yang diwarisi oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang saya tak ingat nama lah. Tak apalah tuan-tuan. Tetapi Al-Quran membinakan satu perasaan yang besar bagi orang yang membawa agama. Cuba kita lihat surah Al-An'am. Kita baca Al-An'am. Surah Al-An'am surah 30, ayat 33. Macam mana mufti tak boleh mengajar tuan? Allahu Akbar. Saya tak tahu. Kadang kita, sebab tu kita baca, kita lalu ayat ini. Qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. Kita tadarus, kita dengar, dan patutnya Quran ini kita faham. Apabila kita faham, Al-Quran ini akan memotivasikan sangat diri kita.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Sesungguhnya wahai Muhammad, Allah itu tahu betapa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hazan, sedih, kecewa, sakit, stres, tension dengan sebab apa kaum-kaum musyrikin katakan padanya. Nabi sedih. Dan kita cermin kita, orang nak cakap sikit dekat aku ni, tak apa, sikit pun tak ada apalah. Jika nak dibandingkan apa yang dilalukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dan para rasul sebelumnya, apa yang kita lalui hari ini tidak ada ertinya apa pun. Sekadar orang kata je pakai kopiah, pakai opis, nak pergi surau, gaji kau bayar pakai surau ke, kau nak kerja ni ke apa, ini nothing lah tuan-tuan. Tetapi kalau kita tak baca Al-Quran dan kita tidak menghayati Al-Quran, kita rasakan percakapan manusia biadab itu, kita katakan stresnya, Allah, aku dah tak nak pergi surau. Merajuk. Ini orang yang tidak ada akal, orang yang tidak ada Quran bersamanya. Al-Quran datang ceritakan, tuan-tuan. Memang betul cerita-cerita di dalam Al-Quran ini bukanlah boleh menghilangkan duka cita. Tetapi cerita-cerita di dalam Al-Quran ini, dia boleh meredakan kesedihan kita. Cerita di dalam Al-Quran meredakan perasaan marah kita, kesedihan kita, kehilangan kita. Al-Quran memberikan cerita. Cerita Al-Quran meredakan perasaan kita. Dengan sebab itu manusia tidak boleh putus daripada membaca Al-Quran. Sesungguhnya kata Allah, mereka itu bukan mendusta pun apa yang kau lakukan wahai Muhammad, tetapi mereka itu degil, keras kepala. Sebab itu saja mereka mendustakan Nabi Muhammad. Kemudian apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat seterusnya. Allahu akbar. Lihat. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Muhammad sedih, Muhammad duka cita. Allah tahu dia sedih, Allah tahu siapa yang sedihkan dia. Allah pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah pujuk? Allah kata apa? Dan demi sesungguhnya wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan. Allahu akbar. Bukan engkau seorang wahai Muhammad, rasul sebelum ini juga begitu tabiatnya. Ibrahim, Musa, Idris, Harun, itulah mereka juga didustakan. Bukan engkau seorang saja wahai Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita, orang mengadu kat saya, Ustaz tolong Ustaz, saya kena tipu Ustaz. Baru ni saya labur, tiap-tiap bulan gaji saya potong, simpan kat situ Ustaz. Saya takut. Contohlah ni. Orang tu, dia tension, takut dia. Duit, kan. Orang tu hati dia penuh dengan duit. Dunia, memang kelang kabut lah duit dia nak hilang ni. Tapi kita bagi tahu, Haji, sabar Haji. Bukan Haji je. Betul Ustaz, bukan saya. Okeylah, ada juga kawan-kawan. Dia relax sikit. Betul tak betul? Bukanlah menghilangkan, tetapi dia coolkan. Begitulah sifat Al-Quran dan seni Allah Subhanahu Wa Taala memujuk. Dan itulah seni juga kita memujuk. Relax, bukan kau seorang. Ramai juga yang turut merasakan perkara yang sama. So dia akan relax sedikit. Taib. Allah kata, Rasul-Rasulmu juga sebelum ini ditipu, didustakan. Jadi manusia hari ini yang membawa dakwah, yang membawa tauhid, membawa sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, jika dikecam, jika dikatakan sesat, dikatakan apa dan sebagainya, ISIS ke, Daesh ke, kita bertenang dengan surah Al-An'am ayat 34. Telah didustakan dahulu lebih daripada itu rasul-rasul sebelum kita. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, para nabi dan rasul ini juga didustakan, ditipu, dimaki, dihamun.
apa yang Allah pesan kepada para nabi itu? Fasabaru. Bukan Allah pesan. Apakah tindakan para nabi apabila dia dikecam? Fasabaru. Mereka bersabar. Dan itulah yang dilakukan oleh kita apabila ada tekanan emosi daripada mulut-mulut puaka orang ni. Pertama kita baca Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, kita kena bertindak seperti mereka-mereka, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi bertindak, iaitulah sabar. Boleh tuan-tuan? Orang nak kecam tuan-tuan, Allah Akbar. Dia orang pun tahu, saya pun banyak akan kecam. Saya tahu tuan-tuan, bukan orang semua setuju dengan saya. Dan saya bersedia dengan tidak persetujuan itu. Tetapi untuk nak kecam, nak kata saya sesat ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya Muslim. Kita merayakan perbezaan. Tetapi jangan kita label-label baik di sini dan di sana. Siapa nak buat, dia buat. Siapa tak nak, sudah. Kan? Dia kata itu yang betul, ahlan wa sahlan. Kita rasakan ini tak betul, kita ada pandangan kita. Itu saja. Okey? Tetapi, apa perkara yang melibatkan tauhid, yang membawa kepada kesyirikan, ini tidak ada toleransi. Kita akan perang habis-habisan. Okay. Sekarang khilaf ini tak apalah. Ahlan wa sahlan. Baik. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan mereka itu sabar. Orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka, sakit tuan-tuan. Sehingga datanglah pertolongan kami kepada mereka. Allah tolong. Allah tolong. Pokoknya kena sabar. Sabar dapat pahala. Apa pahala sabar tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat, bi ghairi hisab, kan? Saya bagi tahu itu. Tidak terkira. Pahala sabar ini tidak terkira, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah apa? 39 ayat ke-10. Cuba buka. Tuan-tuan asyik lupa je tuan-tuan, ni susah ni. Macam mana nak berjuang ni? 39 ayat 10, tak silap saya lah. Az-Zumar ayat 10. Asyik saya je kena ingat tuan-tuan, letih juga. Saya baik betul. Tuan-tuan ingat tuan-tuan. Akal ini digunakanlah. Apa ayat yang terakhir apa? Innama yuwaffas sabirun ujurahum bighairi hisab. Zumar 39 ayat ke-10. 39 ayat ke-10. Sesungguhnya ganjaran orang yang bersabar itu tidak terkira. Apa maksud tak terkira? Banyak sangat. Saya dah bagi contoh. Sembahyang di Masjidil Haram berapa? 100,000 kan? Pada sabar berapa ratus ribu? Tak terkira. Jadi orang kecam, sabar. Okay? Kalau nak marah sikit pun, bagi hashtag kat dia je. Sila meninggal. Macam tu. Kita pun sedap sikit kan, tuan-tuan. Nak maki orang nak sedap lah tuan-tuan. Kan? Nak maki orang sedap. Tapi kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita cakapkan. Tuan-tuan, kita baca surah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, Allah bagi kisah macam-macam dalam Al-Quran. Nuh alaihi salam. Dan Nuh ada surahnya sendiri, surah Nuh juzuk 29. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumahu ila. Apabila kita berceritakan tentang Nuh alaihi salam, ramai orang yang terfikir Nuh ini dengan banjirnya, kapal besarnya, apalagi yang menyempitkan pemikiran kita apabila dikatakan tentang Nuh, dia akan terbayang dengan bubur syura. Ini sempit sangat ni. Tetapi sekadar itu. Apakah sebenarnya tujuan Allah ceritakan cerita Nuh ini kepada kita? Yang mana nak bagi tahu dakwah itu kerja kita. Dakwah ini kerja kita. Dan Nuh alaihi salam berdakwah sebanyak 950 tahun. Kita seminggu sekali, berapa minit yang kita luangkan seminggu untuk kita berdakwah kepada non-Muslim? Tidak. Tuan-tuan, billah, saya tanya, kita makan kat Riverside tu, berapa non-Muslim ada di situ? Yang pertamanya, Eric. Kan, Eric. Masuk itu kedai Eric. Tuan-tuan, saya berkawan dengan semua orang. Penagih dadah ke, perompak ke, Muslim ke non-Muslim, ini kita kawan semua. Kita tak nak create musuh. Dan orang pun boleh berkawan dengan saya. Eric baik dengan saya. Dan jangan sia-siakan peluang baik itu kalau anda tidak melakukan dakwah.
Ini musibah. Musibah bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil apa? Musibat. Saya cakap dekat Eric. Eric, dia sudah sembahyang Zuhur ke? Gelak dia. Tak faham, blur. Apa Ustaz? Engkau cakap apa Ustaz? Kata. Sembahyang Zuhur. Engkau ni Ustaz gurau dengan aku lah Ustaz. Kata. Kau masuk Islam nanti. Aku dah tua lah Ustaz. Kata. Tetapi paling tidak kita sampaikan tawaran itu kepada orang yang kita berkawan. Inilah dakwah. Untuk dia accept tak accept, itu bukan kerja kita. Bukan semestinya kalau dia tak accept, maksudnya kita gagal. Tak. Kita berjaya apabila kita berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Kalau tuan-tuan pandai takut serbu semua kedai Erik semua Islam, pening nanti kan. Tidak, kita tidak paksa lah, kita tawarkan kepada dia. Kita sayang kepada dia. Comel kan? Tawar. Tuan-tuan kenal tak Erik tuan? Bukan Erik yang di Astro tu. Baik. 950 tahun Nabi SAW Nuh berdakwah. Dan orang yang mengikut dia pun 80 orang saja. Tetapi hakikatnya nak bagi tahu kenapa Allah ceritakan surah Nuh ini. Nuh adalah seorang manusia yang membimbing manusia untuk pergi kepada destinasi yang sebenar. Ini Nuh. Nuh menghalang pengikut-pengikutnya daripada menyembah berhala. Okey? Apa maksud menyembah berhala? Menyembah berhala adalah ketika itu zaman Nuh alaihi salam, orang ataupun kaumnya memberikan masa, menumpukan masa yang lebih kepada berhala-berhala tanpa mereka tumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari ini perkara itu juga wujud, berhala berbentuk moden. Jangan kita bayangkan berhala yang diceritakan oleh Nuh, pasal objektif dia sama. Zaman dulu orang buang masa banyak dekat berhala. Berjam-jam dia duduk berhala. Objektif dia sama. Poin dia sama. Berhala jangan kita bayangkan selagi mana kita tidak menyembah berhala, means kita okey. Jangan kita bayangkan berhala itu satu patung tangan 8, 7, 9, 10, itu baru berhala. Selagi mana kita tak angguk-angguk kat dia, itu bukan kita menyembah berhala. Poin Nuh alaihi salam untuk memastikan manusia ini tidak membuang masa lebih daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin itu juga pada hari ini perlu diketengahkan. Kita tengok kajian. Berapa jam orang habiskan masanya untuk melihat Facebook di Malaysia ini. Rata-rata statistik mengatakan satu orang 3 jam, 4 jam. Dan ini merupakan berhala yang moden. Manusia lalai. Dan ini berhala. Sebab itu kita baca Al-Quran, kita tengok surah Nuh. Apa surah Nuh cakap? Poinnya sama, tetapi gambaran cerita berbeza. Inilah kerja kita, tuan-tuan. Tapi orang yang tengok Facebook dari segi ilmu, kuliah-kuliah, ini kita okeylah. Ini masalah tengok makanan ini, makanan itu. Dan saya tak tahu apa yang sudah terjadi pada masyarakat kita. Bulan Ramadan, tidak kita merasakan lapar dan dahaga langsung dalam konteks negara ini. Kita tidak nampak Ramadan ini bulan lapar dan dahaga. Kita nampak bulan Ramadan ini adalah bulan pesta makan. Subhanallah. Wallahil azim. Tuan-tuan, ini kita sudah terlari daripada objektif asal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mensasarkan kita daripada ini adalah kita sendiri. Kenapa kita terlampau mewah dalam pemakanan? Bazar Ramadan ini macam-macam binatang ada di masaknya. Dan kalau kita tengok pun dalam Facebook, orang Islam masih upload, makan dan makan, minum. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan lakukanlah perkara itu, tuan-tuan. Kita menghayati Ramadan. Kita rasa lapar dan dahaga seperti mana si miskin rasa lapar dan dahaga. Dengan sebab kita rasakan perasaan orang miskin ini, kita memberikan infak kepada orang miskin. Itu poin dia. Bukan masing-masing berlumba makan binatang ni, makan binatang tu. Nasib baik bangunan ni pun tak makan. Kalau tak, dia pun nak makan. Gila ini manusia, tuan-tuan. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala jaga-jaga kita, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un. Orang-orang kufur ya'kulun, yang mana kerjanya makan. Enjoy. Wa yatamatta'un. Enjoy. Inilah kerja manusia, makan dan enjoy. Allah mengatakan ini seperti kehidupan binatang. Bahkan lebih binatang itu lebih baik. Enjoy itu maksudnya apa? Bukan pergi ke sana lagu. Enjoy itu maksudnya seks.
Binatang dia tak adalah naik roller coaster ke apa. Kalau nak kata enjoy, enjoy ni maksudnya jamu seks. Dan binatang itu lebih baik. Kerana apa? Kalau lembu itu makan satu menu saja, itulah rumput saya dari kecil sampai ketua dia makan rumput saja. Dia tak ada nak rumput masak merah, rumput masak kicap, tak ada. Kalau kita macam-macam makan kita. Tuan-tuan, hati-hati kita. Objektif kita hidup di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk berabdi. Bukanlah salah untuk makan. Saya pun tuan-tuan kalau orang bagi kambing kita makan juga. Tetapi jangan sasar daripada objektif. Daripada kau upload gambar makan, buat dosa aja, meliukan orang. Bagus kau uploadlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa? Nabi baca Quran. Ayuh kita contohi. Uploadlah seperti itu. Tapi janganlah upload sembahyang tarawih pada hari ini dapat pahala Nabi Musa. Ini macam-macam Nabi pun nak dapat susah juga kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.